Assalamualaikum. Misalnya, Awak dari mana tadi? saya baru je ada kelas tadi. Oh, macam mana belajar tadi? Okey tak? Okey je, Alhamdulillah. So, senang tak cari kat tempat ni? Senang je, lagipun betul-betul depan dengan asrama saya kan. Ah, so, okey. Awak dah makan belum? Alhamdulillah, dah makan dah. So, awak rasa selesa tak duduk sini? Selesa je sebab yelah saya rasa tenang duduk dekat sini. So, hari ni, yang macam awak tahulah, sebab dia bagi tahu yang kita hari ni akan membuat sesi bimbingan untuk meluahkan perasaan. Baiklah, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Ahmed Izzati, biasa Mak Syidan. Umur saya 19 tahun dan merupakan pembimbing pelatih bagi Opportunity dalam bahagian Diploma Psikologi Kaunseling. Apa yang saya buat hari ini adalah hanya sebagai tugasan yang dibincangkan oleh pensyarah saya, iaitu Encik Ashraf bin Azman. Sebelum ini kita meneruskan sesi bimbingan ini, dalam sesi bimbingan ini awak boleh ceritakan apa-apa saja, dan saya sebagai pembimbing dan awak sebagai klien. Dalam sesi bimbingan ini ada etika kerahsiaan yang kita perlu menjaga rahsia antara satu sama lain, di mana apa yang dibincangkan dalam sesi bimbingan ni tidak boleh bawa keluar lah. So, jika berlaku kecederaan pada awak atau orang lain, maka kerahsiaan itu akan terbatas. Okey, setakat ni awak faham apa yang saya cuba terangkan? Ya, faham. Okey, dalam sesi bimbingan ini akan dijalankan selama 20 minit atau berdasarkan bergantung kepada isu masalah yang awak ingin kongsikan kepada saya. Dalam sesi bimbingan ini akan dijalankan berdasarkan kepada isu dan matlamat yang ingin kita capai. Jadi awak dah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Okey. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So, apa kata awak perkenalkan diri awak? Okey. Nama saya Dina Sofia binti Muhammad Pati. Nama panggilan Dina. Umur saya 19 tahun. Saya anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Saya asalnya daripada Taiping, Perak. Saya belajar dekat College Unity daripada fakulti teknologi. Ambil kursus Diploma in Graphic Design dan sekarang ni saya berada dalam semester ketiga. Okey, so far belajar bagaimana sekarang? Alhamdulillah, okey. Okey, ada apa-apa yang awak nak kongsikan dengan saya? Atau nak ceritakan apa-apa saja dengan saya? Apa yang saya boleh kongsikan kat sini lah kan. Masalah utama saya yang sekarang is belajar lah kan. Lebih-lebih lagi sebab mungkin awak pun lebih faham sebab awak pun juga belajar kan. Kita sebagai manusia ni apa akan macam rasa macam perasaan tekanan dalam kehidupan seharian kita kan. Lepas tu of course tekanan ni is benda yang biasa and memang kita akan hadap juga kan, tak kisahlah orang tu senang ke tak senang kan. Tapi segelintir orang, dia orang tak pandai nak macam handle tekanan tu sampai kan benda tu boleh jadi masalah. Contohnya macam dalam menghadapi kehidupan seharian, maybe apa tu dia orang punya tekanan tu sangat teruk sampai kan dia orang tak boleh, contohnya dia orang sampai nak makan tu tak boleh sebab dia orang tekan sangat-sangat kan. Lepas tu saya rasa macam tekanan ni macam memanglah apa tu ada kedudukan tapi ada juga kebaikannya. Setengah tekanan dekat dalam hidup kita ni boleh juga bantu kita macam melalui benda-benda yang macam contohnya kita mungkin dapat tekanan daripada classmate kita sendiri. Kita tengok classmate kita macam pandai buat something tu kan, dan kita pun rasa macam aku pun nak jugalah cara nak jadi macam tu. So itu antara tekanan yang baik lah kan.
maybe dalam golongan remaja, diorang akan selalu juga lah hadap apa tu masalah dengan konflik. And sebab diorang ni apa tu remaja, diorang tak pandai lagi nak control diorang punya masalah kan. So tekanan tu akan lagi kasih impact yang besar dekat diorang. Sampai kan sekarang ni kan saya rasa macam penyakit jiwa sekarang ni makin lama makin banyak. Sampai kan macam kita pun dah nampak dah kan apa tu kes-kes bunuh diri makin lama makin tinggi kan. Dari pendapat saya rasa sebab masalah tekanan ni apa tu macam masalah tekanan dia orang ni terlampau berlebihan sampai dapat impact dekat kehidupan dia orang sendiri. So apa yang saya rumuskan tadi, awak kata sekarang ni banyaklah kes kes bunuh diri disebabkan sebabkan belajar untuk menyambung pelajaran yang baru ni kan bagi orang. So apa yang saya dapat yang faham sekolah menengah dengan belajar di IPT berbeza kan dengan apa cara kita belajar kan. Betul. So cara belajar tu pun kita sendiri yang kena faham. Lecturer tak banyak sangat membantu. So kat situ bagi efek lah dari segi stres diorang atau distress diorang. So kat situ diorang kena tangguh sendiri. Stres ke depress? Distress. Sorry. Tak ada lagi. Saya pada itu ada setengah pelajar, saya rasa diorang dapat tekanan daripada ibu bapa diorang sendiri. Sebab setengah pelajar, maybe diorang apa tu tak ada keinginan pun nak sama belajar tapi kena paksa oleh parents diorang. And so apa yang akan jadi? Diorang rasa pressure sebab tak mampu nak siapkan, contohnya macam khusus yang diorang tak minat. And benda tu lagi membuatkan diorang kurang minat nak belajar. Diorang akan kurang minat belajar. Tambah lagi, bila diorang dah kurang minat belajar tu, bila diorang nampak macam contohnya kawan-kawan rapat diorang, tiba-tiba diorang nampak macam lagi pandai daripada diorang kan. So dekat dari situ kita boleh nampak yang dia akan impact dekat apa tu keyakinan pelajar tu. Boleh sebabkan cemburu kan, dengki macam tu kan. And then bila munculnya perasaan cemburu macam tu, diorang pun macam akan kerap-kerap terfikir macam diorang ni macam tak ada matlamat yang jelas, diorang tak dapat. Sebabkan diorang tak ada semangat nak belajar tu, diorang tak dapat nak sedar apa sebenarnya kepingan ilmu dan kemahiran yang diorang boleh dapat daripada belajar ni kan. Salah satu apa tu tekanan yang satu kan. Contohnya macam kita pernah mengalami sesi pelajaran waktu dekat dalam COVID kan, kita pernah belajar secara online kan. Bila kita dah macam terlampau biasa belajar secara online, ada setengah pelajar dia orang rasa lebih selesa untuk apa tu contohnya tidak buka kamera, tidak melontarkan pendapat dia sendiri apabila cikgu tanya dia masalah kan. Benda tu sebenarnya nanti akan apa tu munculkan masalah bila dia orang masuk IPT nanti. Sebab dekat IPT ni kan kita masuk dengan banyak apa tu assignment secara berkumpulan. And so kalau contohnya macam orang ni dah macam let's say macam seorang yang introvert, so dia orang memang susah nak berkawan dengan orang lain walaupun benda tu untuk pendidikan dia orang sendiri. Dia orang tak mampu nak voicekan dia orang punya pendapat sebab mungkin dia orang rasa takut, mungkin dia orang rasa macam pendapat dia orang takkan didengari oleh orang lain. Sebab keyakinan dia orang rendah maksudnya. Okay. Daripada masalah assignment kumpulan tu akan berkait juga dengan apa tu masalah di pesara. Kita faham yang setengah pesara mungkin akan mengajar secara lebih detail, setengah pesara dia orang lebih selesa untuk membiarkan student sendiri untuk belajar sendiri. Walaupun dua-dua cara pengajaran ni ada kebaikan dan keburukan masing-masing, tapi benda ni akan efek dekat dia orang yang jenis sudahlah apa tu introvert tapi juga jenis malu untuk bertanya. And benda ni sebenarnya boleh juga apa tu berkait dengan apa masalah dia orang kurang berinteraksi dengan orang lain.
mungkin apa tu keluarga mereka pun jenis apa tu kurang bersosial dengan mereka, dan mereka jenis tak apa tu bertanya siapa, tak ambil tahu tentang ahli keluarga Keluarga ni. Lepas tu disebabkan belajar ni mungkin rasa macam asing, rasa macam tak ada sesiapa untuk sokong orang. Benda ni akan kasi impak yang besar lah, sebab diorang akan fikir macam okay, sekarang ni saya dah tak ada sesiapa dekat ibu saya, nak harap dekat parents pun, parents ambil tahu pasal saya, kawan-kawan pun saya tak ada. And so disebabkan mereka tak ada sesiapa untuk bertanya, tak ada sesiapa untuk minta pendapat apa-apa, benda ni akan menyebabkan seorang pelajar tu kurang kuasai teknik dengan kemahiran belajar, which relate balik kepada yang masalah pesara tadi. Sesetengah pesara dia orang akan kasih macam tugasan-tugasan yang memerlukan masa yang agak panjang untuk ingatkan. Walaupun sesetengah pelajar dia orang boleh siapkan dalam jangka masa yang singkat, sesetengah pelajar memerlukan masa yang lebih lama untuk masa. And itu akan menyebabkan seorang pelajar ni suka menanggung kerja, sebab mungkin dia orang tak tahu cara yang nak buat benda tu, dan dia orang tengok kawan-kawan dia orang macam tak buat, dia orang tengok macam dia orang dah malas lah, dia orang tak nak buat dari sini. And sambung yang pasal menanggung kerja tu, mungkin kita boleh fikir okay, dia orang setengah pelajar dia orang tanggung kerja yang sedia ada ni, mungkin sebab dia orang tak habiskan lagi assignment yang sebelum-sebelum ni. Tapi setengah pelajar dia orang menanggung assignment tu bukannya sebab dia orang terlampau banyak assignment, tetapi sebab dia orang tak pandai mengatur masa dengan baik. Saya rasa itulah masalah, antara masalah utama pelajar IPT. So apa yang saya bilang tadi, awak kata yang sebelum ni belajar disebabkan COVID sebelum ni kan, belajar lebih selesa dalam belajar dalam keadaan online. So itu lebih kepada murid yang introvert lah, diorang lebih tak suka yang face to face. Lepas tu diorang kalau macam diorang boleh suka tak nampak muka diorang, kan dalam tu kan boleh tutup kamera. Lepas tu diorang pun boleh, speaker diorang pun tutup kan masa tu kan. So hanya cikgu saja yang bercakap masa tu. So kat situ masa COVID tu pun malah lama juga kan masa tu kan. So dari sebab situ akan bagi efek kat situ juga, budak yang tak suka bergaul dengan orang. Bila diorang bila COVID dah macam mana beransur sikit atau dah berkurang, diorang dah start kelas sekolah macam biasa. So diorang bila nak interact dengan siapa saja macam diorang macam canggung kat situ. Dia rasa takut nak, walaupun sebelum ni macam contohnya kawan-kawan diorang yang diorang pernah cakap face to face, lepas habis COVID mungkin diorang rasa sama ada takut ataupun malu nak bercakap balik ni. So macam tak kenal kan diorang kan. Macam apa kau buat, apa sebelum ni kau buat apa. Maybe benda ni paling apalah, diorang kata kerja dah siap ke, macam tu lah masa dekat. So kat situ lah bagi efek jugalah kat pelajar, sebab diorang tak berkomunikasi dengan orang lain. So lepas tu kebanyakan yang COVID tu pun masa budak yang batch kami batch tu lah 04 lah, biasanya 2004 dengan 2003. Betul. Lepas tu bila diorang dah naik balik sekolah, lepas tu diorang macam efek tu masih ada. Dan lepas tu diorang pergi ke IPT lagi pengajian diorang lagi tinggi kat situ. So diorang pun tak tahu macam mana nak belajar kat situ. Bila dah naik, lepas tu tiba dapat tugasan macam ni, macam ni. So yang individu kebanyakan maybe lah tugasan tu susah kan, kebanyakan susah. Bila pensyarah bagi tugasan yang tak adalah, macam bagi pensyarah tak ada susah sangat. Bagi pelajar yang baru nak buat sesuatu tu bagi susah lah kan, betul tak? betul. Ya macam awak kata, ada pelajar boleh buat dengan senang, ada pelajar memakan masa. So ada yang pelajar yang tak faham tu, diorang macam mana, diorang rasa nantilah buat. Lepas tu bila nak akhir tu baru tanya kawan-kawan,
macam nak buat benda ni, macam nak buat ni. Lagipun diorang pun tak tahu macam nak Ya, buat. betul. So kat situ pun diorang tak ada usaha nak buat. Itu pun diorang akan buat last minute. Betul. Betul. So lagi-lagi lah kalau pelajar yang tak minat belajar apa kan. Itu pun diorang macam nak tak nak je. Itu pun diorang pun tak masuk kelas langsung kan. Setengah orang, diorang mungkin akan sama belajar tapi diorang tak masuk kelas dan pengakhirannya diorang punya result pun tak berapa elok yang menyebabkan diorang berhenti. Ya, betul. Which is majority daripada kawan-kawan saya yang pernahlah berkata dekat saya yang diorang sebenarnya tak nak pun sama belajar. Pengakhirannya diorang akan berhenti juga. So dekat situ diorang dah membazirkan wang diorang, masa diorang. So kat situ kebanyakan yang tak minat belajar tu disebabkan mak bapak diorang Ya, betul. betul. Diorang pun bukan nak minat belajar tak. Dia kata mak bapak bukan patutnya bagilah sokongan betul-betul untuk diorang belajar, bukan hanya hantar diorang macam tu je. Sebab kita tak tahu rezeki seseorang tu mungkin bukan daripada segi akademik tapi mungkin daripada segi pekerjaan. Dia kemahiran macam tu. Satu macam ada pelajar yang kurang macam tadi kata dia tak pandai nak komunikasi dengan siapa je. Lagi-lagi diorang tak pandai nak komunikasi dengan pensyarah diorang. Betul. Maybe pensyarah diorang banyak bertanya tapi kadang-kadang pelajar bukan nak tahu sangat kan. Contohlah, pensyarah kata ada soalan, masing-masing mesti tak tahu nak tanya apa. Sebab setengah pelajar diorang jenis tak boleh kalau tiba-tiba dipersoalkan. Bila diorang tiba-tiba dipersoalkan, dia seakan-akan seperti otak diorang berhenti berfikir. Diorang shock, diorang tak tahu nak kasih, pensyarah nak saya kasih jawab apa tu soalan yang jenis macam mana. Kalau saya tanya soalan macam ni, pensyarah akan gelakkan saya ke? Dia akan Betul, jadi betul. macam tu. Lebih kepada kurang keyakinan lah kat pelajar tu. Betul. And tengah pensyarah, diorang biasanya tugasan diorang akan bagi masa yang lampau singkat. Lampau singkat tu akan bagi efek kat pelajar. Kat situ pelajar akan jadi kelam kabut and otak diorang akan jadi stres tau. Disebabkan tu je. Lampau singkat. So diorang pun sangat diorang punya assignment pun akan macam tak berapa nak okey sangat. Diorang punya assignment akan nampak macam kurang memuaskan. Macam tu lah. Lepas tu ada pelajar maybe dari segi keluarga diorang ada isu kat situ kan. Maybe pelajar tu kurang interact dengan keluarga sendiri pun diorang dah kurang komunikasi kan. Lagi-lagi duduk berjauhan. Kat situ pun macam dah lah pelajar ni kurang komunikasi dengan orang lain. Ni lagi-lagi lah keluarga sendiri kan. So kat situ diorang akan duduk dalam circle diorang. Macam katak di bawah kurung macam tu lah. Diorang tak keluar mana. Kalau pergi kelas macam tu. Dalam hidup diorang sendiri. Jadi sebabkan diorang tak bersosial dengan orang lain, diorang tak dapat nak kembangkan diorang punya pemikiran. Maksudnya, contohnya kalau pemikiran diorang daripada sekolah menengah lagi dan masuk IPT, kawan-kawan sekolah menengah diorang pun masuk dalam IPT yang sama. Maksudnya diorang punya pemikiran tu masih pemikiran seorang remaja dan bukannya pemikiran seorang mahasiswa ataupun mahasiswa. Lagi satu, maybe ini pun bagi efek jugalah. Dari segi saya ulang balik kat assignment tadi, assignment tugasan sendiri kan. Ni lagi masalah bagi assignment yang berkumpulan. Ini memang kau cakap dengan kos mana-mana pun dia memang ini memang masalah yang international masalah. sangat popular jugalah di masalah kalau berkumpulan. Sebab ada setengah pelajar dalam kumpulan tu seorang yang kurang usaha nak buat, seorang lagi yang jenis yang paksa-paksa nak cepat dan nak buat kan. Ada satu pelajar diorang suka yang bergantung ke orang lain. Macam tu kat situ dalam interaksi kumpulan tu akan jadi kelam kabut kat situ. Ya betul. Sesetengah dan kita kena fikir juga apabila kalau contohnya macam kerja secara berkumpulan tu, okey kita boleh pilih ahli sendiri. So means contohnya kalau pelajar tu seorang pelajar yang bertanggungjawab, dia akan pilih ahli-ahli yang dia tahu akan jalankan kerja dia orang. Tapi apabila setengah lecturer memilih ahli-ahli untuk kerja berkumpulan, ini akan menimbulkan masalah macam contohnya
let's say macam dalam satu kumpulan tu hanya ada seorang pelajar je yang nak menyiapkan satu assignment tu kan. And then apabila dia cuba reach out dekat ahli-ahli dia tak kasih respon, ataupun ahli-ahli dia just kata okay, nanti kita bincang, okay tak apalah, kita ikut je apa yang awak nak buat. Dia akan jadi macam bagaikan itu bukannya assignment kumpulan tetapi hanya assignment individu. Lebih-lebih lagi kalau orang yang rajin untuk buat kerja tu jenis macam introvert, dia orang tak berani untuk, contohnya lecturer, of course lah dia kata kat kita kalau ada setengah pelajar macam tak buat kerja ke apa, terus bagi tahu dekat lecturer. Tapi let's say kalau pelajar ni dia orang macam takut dengan apa tu ahli-ahli dia orang, so dia orang takkan reportkan benda tu. So kat situ ada efek juga lah besar kat situ. Ni pun satu isu budak IPT lah. Macam diorang yang majoriti keluarga diorang hantar diorang kat sini, and diorang tak tahu nak course apa, and diorang suka-suka je nak pilih course apa. Diorang pun tak tahu macam mana nak macam mana. Itu pun dia dipaksa, lepas tu tak diminat kat situ. Seperti yang awak katakan tadi, of course kebanyakan daripada kita masuk IPT ni waktu kita dalam umur 17-18 tahun. Minimum time tu kalau kita tak ada bimbingan daripada contohnya daripada kaunselor ataupun daripada ibu bapa kita sendiri, kita tak dapat nak membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Contohnya mungkin kaunselor kita akan kata, okay, kita kena pilih benda yang kita minat. Tapi parents kita pula akan kata, pilihlah yang mana yang kemahiran awak lebih muda. Tapi kalau someone tu tak ada bimbingan daripada mana-mana pihak, dia pun akan macam, oh okey tak apalah, saya nak cuba yang ni. So dia orang pun akan masuk benda tu dan dia orang akan macam rasa terkejut sebab benda tu bukan benda yang dia orang expect. Macam awak tadi kata tadi, dari segi diorang punya sokongan daripada kaunselor, daripada sekolah lah kan. Sebelum diorang nak berakhir daripada sekolah tu, diorang akan banyakkan berjumpa dengan kaunselor yang nak boleh bantu diorang kan. Contoh dari segi diorang punya pengajian atau kerjaya. So kat situ kaunselor membantu sedikit, tapi kebanyakan ada efek juga dari segi diorang punya keluarga. Keluarga diorang tak fikir apa yang pelajar tu nak sebenarnya. Sebab benda tu banyak kan. Benda tu banyak terjadi sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau contohnya contohnya satu keluarga ni memang daripada tok nenek dia orang lagi dia memang jenis macam yang ambil bidang-bidang sains, bidang-bidang matematik, and then and then kalau contohnya seorang anak dia ni nak sambung mungkin dalam jurusan seni ataupun jurusan yang luar daripada sains dan matematik kan. Mungkin keluarga dia orang akan cuba menghalang ataupun cuba untuk discourage anak dia orang macam tak perlulah sambung apa tu bidang seni, macam kenapa banyak duit nak dihabiskan. Lepas tu bagi diorang, mak bapak diorang kata kalau ambil bahagian ni masa depan korang tak cerah. Betul. Itu paling popular ayat tu. Padahal sebenarnya kos yang pelajar tu ambil tidak determine kejayaan ataupun ketidakjayaan seseorang itu di masa depan. Tapi kebanyakan apa yang pelajar tu ambil, apa keputusan pelajar tu ambil itu bergantung kepada rezeki. Ya, betul. Lepas tu macam kebanyakan pelajar yang tak tahu macam mana cara diorang nak belajar kan. Kebanyakan diorang tak tahu macam mana nak mengatur masa dengan baik. Ada setengah pelajar diorang macam ni, mak bapak diorang sibuk dari segi daripada dulu. And pelajar tu diorang biasanya kalau balik pada sekolah diorang akan pergi melepak, betul kan, melepak. Lepas tu pergi mana-mana, habiskan duit mak bapak diorang. Lepas tu diorang dah terbiasa sampai IPT pun lepas habis kelas diorang pun keluar kan. Ataupun sometimes mungkin kalau dia orang pilih golongan kawan yang salah, dia orang akan ajak, kita ni je lah, kita penting je lah kelas ni, and dia orang pun akan ikut juga. Pilih pelajar yang ada potensi diri, ada macam berdedikasi atau berdikari, dia orang akan okey. Kalau kelas kalau ada kelas pergi. Lepas kelas maybe dia orang start buat assignment ataupun dia orang dah start mula kerja tu kan sebenarnya. So
dari segi masa macam tu. And yang tadi lah dia cakap tadi yang suka menangguh kerja kan, itu dia bagi pelajar yang tak suka nak belajar macam kebanyakan kan, diorang akan menangguh kerja. And masa penghantaran pun diorang kadang-kadang ada yang syarat suruh hantar pada waktu ni, diorang hantar. Contohnya dia orang akan beritahu dekat lecturer, Miss atau Sir, saya dah siap lagi kerja tu, boleh tak saya nak ada extra masa lebih. Lepas tu setengah lecturer akan kasih, setengah lecturer tak akan kasih. Even kalau lecturer tu kasih masa yang lebih, dia orang mungkin tak akan buat juga assignment tu sebenarnya. So kita pergi, saya nak bertanya lah, adakah awak pernah terfikir apa motif awak kat sini sebenarnya? Motif saya belajar kat sini is first of all, saya pada asalnya saya memang ingin untuk menyambung belajar daripada sekolah menengah lagi, sebab Alhamdulillah golongan kawan-kawan saya semua jenis bercita-cita tinggi, dan kita orang pun sebenarnya dah memang plan daripada dulu lagi nak sambung ke UU yang tinggi untuk sambung belajar sama-sama supaya nanti dapat hidup dengan senang macam tu kan. So bagi saya sambung dekat sini both untuk minat saya dan juga untuk masa depan saya sendiri. Okay, saya nak tanya, adakah pengajian yang awak ambil ni adalah pengajian yang awak minat sebenarnya daripada dulu? Ya, betul. Ini adalah pengajian yang saya minat daripada dulu. Okay, boleh saya tanya, apakah yang awak lakukan seharian? Apa yang saya buat dalam masa seharian, kalau masa tu saya ada kelas, saya akan pergi kelas, and then bila habis semua kelas, maybe saya akan rehat dalam masa sejam 2 jam, dan after that saya akan terus melakukan kerja rumah saya, and then after that saya akan terus buat apa yang sepatutnya lah. Kalau contohnya time tu contohnya macam Sabtu atau Ahad, saya mungkin akan buat kerja tu dalam masa pagi atau tengah hari, sebab saya jenis kalau buat kerja pada waktu malam saya memang tak boleh nak. Okay, saya tanya lah, minta maaf Okay, adakah ia memberi impak kepada awak kalau sejak awak belajar kat sini? Antara impak yang of course ada positif, ada yang negatif. Saya start daripada yang positif dulu lah kan. Alhamdulillah saya sama dekat sini, saya dapat berjumpa dengan lecturer yang agak yang masalah yang saya juga setengah lecturer yang pandai mengajar, yang pandai mengajar dan pandai menilaikan apa yang perlu kita lakukan tanpa secara ditekankan sangat kan. And yang lagi satunya, saya rasa walaupun college ni agak jauh daripada rumah, saya rasa itu perkara positif juga, sebab mungkin bagi mereka yang dah terbiasa duduk dekat bahagian bandar, dia orang dapat macam cuba selesakan dengan keadaan-keadaan macam ni kan. Now on to the negatives. Cara negatif yang mungkin awak sendiri rasakan is antara fasiliti-fasiliti kat sini tidak sebab kalau contohnya kita buat bandingan dengan universiti UiTM kan. Contohnya kat situ pelajar-pelajar UiTM kalau masuk asrama dia orang, setengah asrama dia orang ada lift. Betul. Mungkin orang punya hostel pun jenis macam lebih banyak kemudahan berbandingkan pada kat sini. Itu satu. And kalau dari segi pembelajaran pula, bilik kuliah di UiTM semestinya lagi selesa daripada di sini. Lagi cantik lah. Ya, dan berdasarkan apa yang kawan saya yang belajar di UiTM juga, dia selalu cerita dekat saya keadaan dekat situ semua tu kan. Walaupun bagi dia mungkin rasa macam
oh tak ada apa-apa special pun, it's just really biasa. Tapi bagi kita, kita rasa macam itu kemudahan Betul. sebenarnya. Itu yang apa kita nak sebenarnya Yeah. kan. Tapi itu rezeki dia, kita Yeah. macam ni tapi tak apalah. Maybe kita redha. Dan yang lagi satu negatifnya sebenarnya kalau nak ikutkan, saya pasti awak pun dapat relate. Bila kita habis SPM tu, of course kita akan mohon di kan PU banyak. Dan of course sebenarnya kalau kita tengok balik yang before this, batch 04, batch kita ramai yang sebenarnya mohon dekat UPU dan tak dapat apa yang mereka nak sebenarnya. Itu mungkin disebabkan memang kita punya rezeki ataupun mungkin sebab kita antara yang first untuk dapat PSSM dan mungkin itu pun ikut juga dekat kita punya ni. Sebab batch bawah kita dengan senangnya dapat tawaran di universiti. Kalau macam saya asalnya aku ingin menyambung di universiti sebagai universiti seperti UTM ataupun USAS ataupun yang lain kan. Tapi disebabkan UPU tidak menerima permohonan saya, so saya masuk kat sini. Dan walaupun tempat ni banyak benda-benda yang negatif dan banyak benda negatif lah. Itu tak apa, itu kita hadap je lah. Tak apa, maybe itu saya rasa yang UPU tu banyak kan keluar kes dia kata pelajar tak dapat sambung belajar kat IPTA tu kan. Sebenarnya ada satu artikel yang saya rasa macam menunjukkan sesetengah golongan dewasa sebenarnya tak faham situasi. Satu artikel ni menyatakan bahawa kadar 70% pelajar tidak sambung belajar itu adalah sebab kita tiada keinginan untuk sambung belajar. Sebenarnya benda tu tak betul pun. Banyak pelajar yang berdasarkan experience saya sendiri, ramai yang nak sambung belajar tapi tak dapat disebabkan sama ada keinginan ataupun memang universiti tak nak terima orang. Saya nak tanya, biasa kan sejak awak kat sini, apa tindakan awak pada masa tu? Tindakan untuk apa nak? Tindakan macam awak cuba untuk benda yang baru maksudnya sejak awak belajar kat sini. Pada tindakan baru lah saya buat kat sini kan. Disebabkan kebanyakan kawan-kawan baik saya semua jenis apa tu sambung STPM ataupun tingkatan 6. So hari-hari saya akan dengar dia orang komplain dekat saya pasal apa tu macam ni susah lah, tak boleh nak ni. Tapi selepasnya dia orang komplain tu, result dia orang tiba-tiba 3.7 ke atas. Dan saya pun macam bukan hari tu kita dah berbincang pasal benda ni. Dan disebabkan saya memang dah lama tahu lah yang kawan-kawan saya ni jenis macam apa tu suka belajar dan jenis pandai-pandai. Perbezaan baru yang saya boleh dikatakan benda baru saya buat dekat sini is kalau tahun sekolah menengah saya jenis betul-betul malas. Kalau nak dibandingkan dalam kelas saya sendiri, saya antara yang paling malas. Saya tak buat kerja, saya malas nak study semua tu kan. Tapi sejak masuk sini dan sejak saya nampak kawan-kawan saya yang masuk tingkatan 6 tu dapat pointer yang amat tinggi. Diorang pencapaian diorang meningkat, kita tak sedar. Dan kita pun bagi saya rasa saya rasa bangga dengan diorang. Tapi pada masa yang sama saya pun rasa macam terancam. Saya rasa macam saya pun nak juga rasa macam tu. And so daripada situ saya start study sendiri. Saya start tanya soalan lecturer saya dan saya start untuk cuba meningkatkan pemahaman saya kepada kursus saya ni. Apa yang awak cakap tadi, tanggungjawab awak sebagai yang awak kata awak adalah perempuan yang pertama kan, betul kan? Betul. So dia menjadi harapan mak bapak yang paling kat situ. Jangan bagi efek jugalah kalau mak bapak yang bagi halang kat kita lagi satu lah kan. So jadi tak apa, kita kena maybe ikut je lah pendapat mak ayah tu, sebab yelah mak ayah tu yang jadi jadi utama kat kita. Dan jadi kalau saya tak pastilah kalau awak boleh relate ataupun tidak. Tapi bagi saya ada seorang saudara saya yang sebaya dengan saya. Dan dia tu sambung di matrix.
dan saya ni sambung ni lah kan. Dia of course ambil jurusan seperti matematik ataupun sains dan semua, dan saya tak ambil jurusan seni. Dan dari segi pandangan keluarga dia, saya ambil jurusan yang tak seberapa berbanding daripada anak dia. Dan di situ kadang-kadang saya tu macam fikir juga, oh saya pilih jurusan yang salah, sure kan. Tapi masa saya fikir balik, saya macam biarlah kan. Yalah, diorang tak tahu macam mana apa kita rasa. Kita belajar kat sini, apa yang dapat kita. Ya, betul. So, yang semua yang kita dugaan yang kita rasa, semua kita rasa sendiri, bukan diorang. Diorang hanya ambil tanggapan diorang sendiri je. Contohnya, biasanya kan, awak mencari rujukan atau penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ni, biasanya awak tanya pensyarah saja ke atau siapa saja? Saya tanya siapa-siapa je. Mungkin saya boleh tanya pensyarah di sini, ataupun saya tanya ke cikgu-cikgu saya yang sebelum ni, ataupun saya tanya sama ada kawan-kawan kat sini ataupun kawan-kawan pada di Perak. Itulah. Awak rasa masalah ni awak dah masih mengganggu awak lagi ke ataupun tak? Atau tak seberapa bagi awak? Saya rasa mungkin bergantung kepada tekanan saya masa tu. Mungkin kalau awak tanya saya dalam bulan ni, saya akan kata boleh lagi dulu. Tapi mungkin bulan depan awak tanya saya soalan yang sama, saya akan kata dah memang tak mampu nak bawa dah. Ni memang pertengahan tu akan bagi efek juga. Saya tanya kan, biasanya awak faham apa yang pensyarah awak selama ni mengajar ke? Kalau awak tak faham, awak akan bertanya ke apa? Kalau masa saya jenis sebelum lecturer tu mengajar subjek something, saya akan cuba uji kaji subjek tu tersebut sebelum masuk kelas lah. So let's say kalau lecturer tu mengajar something new yang saya tak user tadi, most of the time saya akan faham immediately. Tapi kalau saya tak faham, saya akan cuba fahamkan sendiri. And kalau habis kelas tu saya masih tak faham apa lagi, baru saya tanya lecturer. Saya nak tanya, adakah awak seorang yang mempunyai pendidikan diri yang tinggi ataupun awak seorang yang perlu mempunyai sokongan daripada orang sekeliling? Saya rasa soalan ini pun bergantung kepada situasi saya. Kalau pada masa sekarang, saya rasa pendirian diri saya agak tinggi. Tapi kalau nak dibandingkan dengan sekolah menengah, mungkin pendirian saya di sini agak tak seberapa ni sangat, dan saya mungkin kena minta sokongan daripada kawan-kawan saya. Mungkin especially waktu time final saya akan inilah. Apa yang saya cakap, kalau awak tak faham apa assignment tu, macam mana awak selesaikan? Sebenarnya saya tak faham sesuatu tugasan tu, most of the time saya akan cuba fahamkan sendiri. Dan dalam proses saya cuba faham sendiri tu, saya akan dapat selesaikanlah masalah tu. Tapi let's say kalau saya memang betul-betul tak boleh nak selesaikan masalah tu, saya akan tanyalah classmate saya di sini. Dan kalau classmate saya di sini pun tak tahu apa yang dimaksudkan, saya akan tanya kawan-kawan sama ada daripada kos lain ataupun daripada rumah lah. Saya nak tanya, apakah perkara yang membuatkan awak rasa semangat untuk buat perkara? Tak kisah perkara apalah. Tak kisah. Yang kata saya motivasi, maybe seperti yang saya cakap sebelum ni lah, just semangat untuk capai kejayaan, supaya dapat hidup dengan tenang, and just dapat membanggakan family, and just dapat hidup dengan selesa dan tak payah fikir macam pasal hutang ataupun masalah-masalah tentang macam hubungan-hubungan dengan manusia-manusia lain lah.
Ini sorry saya nak tanya soalan ni. Saya minta maaf sangat. Adakah mempunyai masalah hubungan dengan keluarga awak sejak awak belajar kat sini? Kalau saya tak dapat nak definisikan hubungan saya dengan keluarga saya adalah satu hubungan yang baik ataupun tidak. Kalau nak dikatakan ada perbezaan time saya sama berada di sini and perbezaan time di rumah, saya rasa tiada perbezaan sebab to be honest, memang daripada sebelum saya pindah ke sini lagi situasi keluarga saya memang agak tak seberapa ni lah. Sepanjang awak kat sini ataupun selama ni awak ada pernah menganggap seseorang tu menjadi inspirasi awak ke atau idola awak Di sendiri? sini Tak kisah kat mana-mana. Macam inspirasi kat awak. Untuk awak hadapi cabaran sesuatu tu. saya rasa antara orang yang bagi inspirasi dekat saya untuk macam teruskan kehidupan saya dan sama belajar dengan ikut kan. Maybe of course mak bapak saya sendiri yang sama belajar sampai ke contohnya macam mak saya dia sambung masters dalam nursing dan kalau bapak saya pula pergi sambung diploma dalam computer science. So dari situ pun dia orang dah jadi inspirasi kepada saya. Tapi kalau dari luar daripada keluarga saya pula, ada seseorang ni daripada luar negara lah. Saya dah lama berkawan dengan dia dan sejujurnya saya kagum dengan dia sebab dia ambil subjek yang sama dengan awak, tambah lagi dengan tak silap saya sains juga. Dan memang tiap-tiap kali saya tanyakan dengan dia, tanya dia tengah buat apa, each time dia akan kata tengah study ataupun dia tengah macam membuat something berkaitan dengan akademik. Dan memang kalau saya rasa awak kenal someone yang saya tengah cakap ni, awak pun akan setuju sebab dia jenis memang pandai mengaturkan kehidupan dia. Sampaikan saya pun terkejut macam mana dia boleh hidup macam tu. Awak kata macam teman awak di luar negara tu maksud sahabat pena lah kan, betul kan? Sahabat pena. Ya. Dan awak rasa awak bangga dengan cara dia, dengan pencapaian dia. Dan awak rasa macam mana dia boleh buat. Dan awak pun nak ikut dengan dia sekarang kan, cara dia. Dan disebabkan saya dah lama kenal dia, lama-lama pun saya terikut dengan dia punya cadangan untuk aktiviti harian dan penghargaannya di sinilah. Okay, saya nak awak anggap saya ni sebagai watak yang awak rasa yang awak tak dapat nak luahkan kat dia. Tapi saya nak awak luahkan kat dia sebagai watak yang saya ambil ni. Okay. So, watak yang saya tengah fikirkan dekat dalam tak saya sekarang ni is arwah atuk saya. Arwah atuk saya ni saya memang rapat dengan dia dan dia memang pernah kata dekat saya yang dia nak nampak saya sambung belajar lah semua tu kan dan capai apa yang saya inginkan. And unfortunately dia tak dapat saya habis SPM dan saya pun tak dapat lah, of course tak dapat nak tunjuk dia yang saya dah sama belajar kan. So what saya nak kata kat dia is saya nak dia tahu yang cucu pertama dia ni dah percaya sama belajar. Okey, apa yang saya boleh rumus kat sini adalah tujuan belajar adalah untuk melatih kemampuan berfikir, belajar lebih banyak ilmu dan bidang pengetahuan yang dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berfikir. Kegiatan yang dapat membentuk kebiasaan yang sangat penting dari pemikiran logik dan sistematik. Dan juga selalu fokus dalam belajar merupakan cara paling berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelajaran. Fokus dalam belajar membolehkan kita menyerap ilmu yang sedang dipelajari sehingga memudahkan kita untuk menghafal, mudah menyimpulkan dan masih banyak lagi. Dengan aktif ketika pembelajaran sedang berlangsung, kita dapat mengatasi masalah pembelajaran dan ada peribahasa yang mengatakan malu bertanya sesat jalan. Maknanya ketika ada sesuatu yang tidak faham di dalam kelas, tanyalah sahaja kepada pensyarah awak. Janganlah malu sebab bila ada soalan yang perkara yang tidak faham. Dan juga boleh disebabkan stres lah juga dan berefek kat pelajar.
Dan selalulah ingat untuk membuat catatan yang kalau awak buat pada masa sekarang sejak awak belajar ni, dalam setiap subjek yang awak belajar, sebab membuat catatan dapat membantu awak untuk mengingat dan menghafal. Jangan lupa untuk menyusun jadual belajar dengan sebaik mungkin. Kemasalan belajar yang paling selalu jadi adalah disebabkan pelajar tidak membuat jadual belajar dan juga pelajar tidak menyusun masa dengan betul. Kita perlulah pilih waktu belajar yang sesuai dengan diri kita dan masa kita rasa semangat untuk belajar. Dan juga pelajar yang cemerlang sentiasa yakin pada potensi diri untuk boleh menempuh kejayaan dalam pendidikan. Keyakinan ini akan memberi semangat dalam dalaman pada diri anda sendiri. Dan katakan saya boleh. Pelajar juga perlu mempunyai kesedaran dan kesediaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar yang menjadi harapan agama, bangsa, negara, keluarga dan masyarakat pada masa sekarang. Maruah keluarga dan masyarakat dan negara pada masa akan datang bergantung kepada generasi pada masa kini. Pelajar yang cerdas semestinya akan berusaha lebih gigih agar matlamat tercapai. Sebagai seorang pelajar beragama Islam, perlulah memperbanyakkan amalan ibadah supaya dapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Dan sekali saya ingin beritahu awak, teruskan usaha walaupun mengambil masa, tapi berpeganglah kepada matlamat dan awak ingin capai. So cadangan saya tadi yang beritahu tadi, saya harap digunakan sehabis baik mungkin untuk diri awak. Sebelum tamat sesi kita ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada awak kerana sudi menjadi klien saya. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada awak kerana sudi menerima masalah dan luahan saya. Sekiranya saya terkasar bahasa, saya minta maaf sangat. So saya rasa sampai di sini saja.